shield tox tu, Okay. yang kita nak pergi sembuh-sembuh nyamuk tu. serangga tu. Yes. I ambil biskut, I sembuh, and then I makan. Every time I jadi macam mana, I jadi takut, I akan sembuh. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Okay, untuk hari ni guys, highlightkan pasal bipolar disorder sebenarnya. Bipolar disorder ni kalau kita kaji semula, kita boleh nampak ini bukan satu penyakit yang kita boleh ambil mudah sebenarnya. Ada yang sampai membau maut dan sebagainya. Jadi kita akan berkongsi dengan kita punya guest untuk hari ni. So guys, macam Acah cakap, drop yang murni-murni dekat komen. Jangan lupa like, subscribe juga, hit bell notification. Kita jalankan untuk episod yang kedua. Bipolar disorder. Roll it. Okay guys, kita nak mulakan untuk episod yang kedua ni. Macam Acah cakap tadi, kita nak highlight untuk bipolar disorder. Kita ada penghidapnya sendiri. Alright, Nur. Kita panggil dia Nur. Nur Assalamualaikum, sihat? Hai, waalaikumsalam, sihat. Kes awak kali ni Nur, awak beritahu pihak kami awak menghidap bipolar disorder, didiagnose sebagai bipolar disorder, dan ada yang lain ke? Actually pada permulaan saya didiagnose sebagai anxiety disorder dululah. Okay. Ataupun bahasa medical dia GAD, General Anxiety Disorder. Boleh awak elaborate sikit? Okay. Sebenarnya I dah kena start ada simptom anxiety tu daripada umur I 8 tahun macam tu. Oh, muda betul. Lama sangat. Kira awal sekolah lagi rendah lah kan. Sekolah rendah. Sebab waktu tu kita kadang-kadang ada satu perasaan yang macam jantung dia laju, shaking kan. Kita akan rasa macam kenapa ni kan. Sebab setiap malam kan I rasa macam I takut nak tidur. Mula jadi macam tu tau, shaking tau. Okay. Semua. And then I fikir benda tu macam biasa. Sebab semua orang akan cakap macam kau penakut lah. Lepas tu masa tu I sekolah ada sikit apa orang kata macam krisis masa tu. So I decide to pergi minta parents I bawa I pergi klinik lah. So masa tu doktor minta I buat DASS test. Okay. So kalau korang nak tahu apa tu DASS test tu, dia adalah test yang korang kena ambil. Okay, ataupun doktor akan minta korang buat sebelum nak diagnose korang ataupun sebelum nak refer korang ke psychiatric. So itu apa? Dia jawab soalan ke? Yes, dia ada a few question. DASS tu maksudnya depression, anxiety, stress, skills. Maksudnya dia nak tahu skill korang. Tahap mana? Yes. And waktu tu juga adalah sebenarnya doktor nak tahu macam mana korang punya keadaan, boleh bawa korang untuk refer ke psychiatry ataupun tak. So waktu tu memang menunjukkan yang I ada result I tu memang menunjukkan yang I ada anxiety lah. Siapa yang ada anxiety sebenarnya tahulah rasa macam mana bila you guys tengah duduk-duduk tiba-tiba shaking. Waktu tu kita tak tahu deep breathing tu macam mana. Kita tak ada teknik dia kan. So kita pun macam layan je benda tu kan. Sampai sepatutnya I kena refer ke psychiatry. Yes, this is the big mistake lah sebenarnya. Sebab bila kita tahu orang tua-tua ni dia orang ada stigma berkenaan dengan mental illness. Okay, sebelum nak ke searah stigma tu Nur, so maknanya yang base awak cerita tadi ni kan, saya terberanjat sebab seumur 8 tahun awak dah dikesan dengan penyakit tersebut kan. I rasa benda ni datang bila kita dah start dewasa, which is pressure, stress. Itu yang saya tahulah kan. So bila awak cakap umur 8 tahun pun dah ada, which is maknanya budak-budak zaman sekarang pun have to check themselves. Ada satu juga yang I rasa macam benda ni I perlu cerita. Sebab selalunya parents akan rasa macam anak-anak diorang tak ada masalah. Kan kita akan rasa macam budak-budak mana ada problem kan. Betul. So kita pun akan rasa macam kita budak-budak best ni kalau jadi budak-budak balik sebab tak ada problem. Sebenarnya salah guys. Salah sangat sebab kita kena ada awareness, pendedahan berkenaan dengan mental illness ni. Kita have to check them.
Tak kisahlah kalau tak ada anak, kena check anak buah. I ada pengalaman self-harm, which is I addict to self-harm since I was 7. Oh, before 8 lagi? Yes, before I rasa anxiety. Sebab apa nak self-harm tu? I ada konflik, like macam you terpaksa menjadi kuat seawal usia you. Oh, is it okay, sorry to ask, is it family matters or mungkin yes, family matters and my circle that time lah. So I addict to self-harm and I banyak kali attempt untuk suicide. Umur 7 tahun? Lagi Yes. satu? Okay, apa awak buat biasanya self-harm tu? Self-harm selalunya I akan tumbuk diri I, pukul diri I. I akan, waktu tu I suka tengok darah. So what I was doing is masa tu I ambil sharpener. You tahu tak sharpener punya blade tu? Tahu yang dekat tengah-tengah tu. Yes. I akan cabut dia punya blade tu. Toreh lah macam tu. So masa tu I punya time I was macam kanak-kanak yang riang. Yes, umur 7 tahun kan, tak ada problem. Orang akan nampak macam tu. Tapi tiba satu masa tu semua orang perasan kenapa I jenis tak nak pakai baju lengan pendek ataupun baju sleeveless. Padahal waktu tu I memang macam yes, kanak-kanak macam tu kan. 7 tahun. I takkan pakai baju sleeveless sebab I nak tutup kesan tu. Sampai parents I jumpa, dia kata, kenapa ada kesan macam tu kan. Masa tu I bagi tahulah parents I yang I tak okay, I buat macam tu. Lepas tu diorang macam, you need to belajar solat. Kan? Okay, yes. Got it. Okay, you kena belajar solat. Sebab tu kena ikut mama ayah solat. Sebab tak solat macam ni. This is my, macam mana nak cakap, my personally yang I susah nak cerita dengan orang lah. Faham. Okay, I pernah, attempt pertama yang I buat adalah I ambil aerosol, Shield Tox tu, yang kita nak pergi sembuh-sembuh nyamuk tu, serangga tu. Yes, I ambil biskut, I sembuh and then I makan. Every time I jadi macam mana, I jadi takut, I akan sembuh. Sebab I takut what if I lose family I ke apa ke kan. Walaupun benda tu orang cakap macam simple, tapi is it time tu memang ada isu ke yang buatkan awak takut, ataupun dia macam di tengah duduk tiba-tiba macam actually parents I dulu long distance relationship marriage lah, sebab my father dulu kerja jauh. Lepas tu I jadi macam struggle tengok my mum membesarkan kita orang sendiri, and I anak sulung kan. So I terpaksa tengok benda-benda macam tu lah. So I pula dibesarkan yang memang everything you sebagai anak first you kena tanggung. That's why I cakap benda ni yang toxic positivity. Sebab you rasa macam you anak first, you kena buat semua, and you kena korbankan semua benda. And yes, I do that thing. Pada situ okay lah, macam awak kata tadi dah diagnose masa umur 13. Awak dah jumpa psychiatrist kan? Tak, masa tu macam I cakap ada stigma. Okay, apa stigma tu? Saya nak tahu. Stigma yang my parents did not trust psychiatry. Like macam you faham tak? Dulu-dulu mana ada social media. Faham. So diorang akan rasa macam, jumpa psychiatry, gila kan anak aku. Macam kelakar tau, tapi benda ni real mat. Yes. Kan? Macam bila kita fikir, mana makan biskut dengan reset, tapi kan benda ni happen kan. Benda tu jadi. Ada tak? Setiap kali I buat je sebab first I buat masa I kecil tu kan, yang masa I 7 tahun tu I buat I tak mati-mati pun I rasa macam tu kau kan. Jangan pula buat jangan pula try. Jangan try. Jangan try. Benda I ni rasa jangan macam try. aku tak mati pun, tapi I kena food poisoning lah. Lepas tu masa I dah sekolah menengah, I menjadi addict untuk self-harm. Self-harm I lain lah. Maksudnya I akan jadi macam tu. Lagi ekstrim lah. Lagi ekstrim. I ada satu traumatized berkenaan dengan sexual harassment. Okay. So benda tu actually trigger I since I was 7. Waktu tu I sangat benci lelaki. Bukan benci sebab I benci like macam I takut nak dekat dengan lelaki. Sebab this kind of ni lah. This kind of things lah. Maksudnya macam gangguan sexual lah. harassment macam tu. Okay. Yang ni pun sangat penting tau kita dapat tahu daripada kids. Sebab apa? Sebab benda macam ni lah yang banyak sangat sebenarnya kes penghidap mental illness adalah bermula dengan sexual harassment. On your nasihat ataupun pengalaman, apa yang boleh buatkan parents ni sedar yang anak dia ni tengah kena sexual harassment?
Okay, apa yang paling penting sebenarnya, ajar anak kita sentuhan selamat ataupun tak. Okay, untuk girls, you kena ajar. Dada tak boleh pegang. Which part? Sensitive part, you cannot pegang. Okay. Okay, kalau kiss on your lips tu memang pantang. You cannot kiss your kids on lips. Macam tu. So that time, kita tak ada pendedahan sentuhan selamat ataupun tidak. So waktu tu, tapi I rasa macam bersyukur sangat sebab since I was 7, I tahu benda tu tak selamat untuk I. And waktu sekolah dulu, I ada satu macam masa I form 1, form 2, form 3 lah macam tu. Waktu tu macam I dalam isu yang manic pace yang agak teruk sebenarnya. Maksudnya benda yang I tak suka buat and I tak akan buat, I akan buat waktu tu. Okay. So I kira macam memberontak jugalah. Bahasa orang panggil macam memberontak. Tapi actually dia bukan memberontak tau. Itu adalah kind of my pace, which is my manic pace waktu tu. So I akan mendekati orang-orang. Maksudnya macam orang takkan sangka itu I. Maksudnya I macam ada dark side of mind. Ini I akan cerita sikit berkenaan dengan bipolar lah. Okay. So waktu tu memang I dah ada sign of bipolar, which is in manic pace. Manic ni which is you dalam keadaan yang up, ataupun di dalam mood yang hyper. So bipolar disorder ni adalah masalah kecelaruan mood. Bahasa senang faham dia lah, kecelaruan mood. So on my manic pace, benda-benda yang I tak berani buat, tiba-tiba I jadi macam aku nak buat. Waktu tu I macam jadi sangat berani untuk buat benda-benda macam tu. So apa yang I buat, I takkan berani lalu depan lelaki. I takkan berani lalu depan lelaki sebab macam you takut apa masa tu lalu depan lelaki dia orang pegang you macam tu? Akan jadi macam tu lah, that kind of thing lah. Macam patut I akan fikir macam, sebab kadang-kadang waktu tu I tak ada buat salah apa-apa pun, tapi macam yelah sekolah menengah, kita tahu kan macam budak-budak lelaki macam macam ni nak try macam tu kan lah, konon. Lepas tu so benda-benda macam tu yang I takkan pergi dekat diorang. So tapi waktu manic tu I akan berani jalan depan diorang. So like macam if diorang attached to me, so benda tu yang paling I happy waktu tu. Relate tak? Okay, faham. Okay. So this is bipolar. Maksudnya in my manic pace, awak mendekati ketakutan awak sendiri. Yes. So kalau I sangat berani sampai I boleh keluar daripada rumah, like I keluar je lah. Macam tu. Tak fikir apa benda I lah. tak fikir risiko apa-apa. I akan keluar buat tak tahu dengan orang macam tu. I tak takut pun orang marah I. Pergi mampus lah. Pergi mati lah macam tu kan. On this side of bipolar punya apa ni, you didiagnose kan, apa dia punya hardest point yang you pernah go through on yourself lah? I be like, yalah macam kita kata pasal stigma kan. Yes. So bila awak penghidap bipolar, mungkin awak ada lalui benda-benda yang quite perit untuk you sendiri sebagai seorang penghidap bipolar. Okay, so first of all, apa yang nak cakap pasal bipolar ni, macam saya cakap tadi lah, dia kecelaruan mood. Okay. So at first I berani jumpa psychiatry after long time macam tu. 2017 tu I berani jumpa psychiatry. I jumpa doktor dululah, and I minta doktor untuk buat IDASS test. Sebab masa tu I dah banyak kali attempt. Banyak kali attempt, and I ada crisis waktu tu lah. So last you attempt suicide bila? It's actually last week. Last week I ada attempt. Lepas tu I pun macam pergi jumpa doktor. Lepas tu waktu tu doktor diagnose I sebagai MDD lah, major depression disorder. Maksudnya I ada trauma, I ada kind of that thing semua tu. So waktu tu I pertama kali lah makan ubat. I makan ubat and everything. Jumpa doktor every 2 weeks. Lepas tu waktu berjumpa dengan doktor tu, doktor macam korek-korek rahsia I kan. Macam dia nak tahu, dia mestilah macam ada kerja dia. Dia nak tahu. So waktu manic, kenapa I highlightkan manic sebab orang tahu depressed tu apa, orang tak tahu manic tu apa. Faham I pun tak tahu manic tu apa kan. Yes, sebab betul orang akan tahu depressed tu apa. Tapi manic ni sebenarnya adalah yang paling worst sekali dalam mood sebenarnya. Sebab tu kalau I in manic pace, doktor cukup main takut waktu I manic pace. Manic tu apa? Mengamuk ke? Manic ni dia macam you dalam keadaan yang hyper. So you tak ada rasa takut. You berani buat risiko and everything. Lepas tu you tak akan rasa lapar. Kebanyakan pesakit bipolar macam ni. Dia melawan selera normal lah. Yes. I pernah seminggu tak makan, tak ada masalah pun. I tak mati pun rasa macam tu. I tidur sehari sekali sehari sejam saja. Tu pun I rasa macam energetic gila. Lepas tu waktu I cakap I'm manic and
and everything tu sampai masa I cerita dengan doktor pun terus macam ni. Okay, actually I nak diagnose you sebab dah sebulan I tengok you macam punya keadaan and doktor cakap you actually ada bipolar. Okay. And kita nak diagnose you for ini penyakit baru for me. Tapi sebenarnya yang I ada simptom sejak 10 tahun yang lepas. This is the official one from the doctor lah. Yes, tu, kan? You ada bipolar type 1. Atau macam apa pula type 1? Ada pula type 1, type 2 banyak ke kan? type dia? Yes, dia ada dua type. Okay. First adalah bipolar type 1, dia ada manic phase and dia ada depressive phase. Okay. Selalunya episod ni dia akan berlaku dalam 2 minggu. Maksudnya 2 minggu depressed, 2 minggu manic. Okay. Macam tu. Dia back to back. Kalau bipolar type 2 pula, dia hanya ada hypomanic je. Maksudnya taklah manic dia tu tak seteruk manic. Hypomanic dia tu macam hypo je lah, macam setengah. But still berbahaya juga. Which is kalau korang perasan yang korang tiba-tiba akan jadi macam overspend. Korang lantak duit kan. Kau overspend je. Macam tu. Lepas tu pun akan ada certain things juga like kau macam tak takut ke apa ke. Sorry to say, ramai influencer sebenarnya dia orang ada hypomanic ni. Okay. So maknanya kebanyakan influencer pun ada benda ni lah. I bilang macam diorang pun bekerja dalam production macam I sendiri kan. Kadang macam I tulis idea, saya dapat idea, saya terus macam aku nak buat sekarang. Tapi hari ni juga I nak dapat result sebab I nak tahu benda tu jadi ke tidak. Is it one of the sign? Actually itu adalah salah satu simptom of hypomanic sebenarnya. Like you akan sometimes kan orang yang ada manic phase atau hypomanic ni dia akan jadi talkative. Susah nak berhenti bercakap. Dia akan jadi macam berani nak berhadapan dengan orang. Sebab I perasan yang I ada simptom of hypomanic lah. Benda-benda macam ni waktu I sekolah dulu I sangat perform. Walaupun I pelajar bermasalah waktu tu, tapi I seorang pelajar yang boleh diharap and I banyak masuk stage punya competition. Waktu tu macam I cakap, I rasa macam I nak dapatkan perhatian. Sebab my name masa tu dah jadi buruk. You faham tak? Macam you nak counter balik. You nak counter balik. Tapi that's why cikgu-cikgu I waktu tu rasa macam you ni macam someone yang suka buat perangai. Tapi at the same time sebab I pelajar kelas depan. I pelajar kelas depan, I perform setiap exam I ada satu perangai yang if I tak dapat result yang okay, I say faham. So waktu tu macam I macam itulah bila I dah cerita dengan doktor, so doktor pun boleh relate benda tu. Of course dia orang lebih tahu kan. Yes. Okay Nur, I nak tanya you maybe a few questions sikit lagi. I back to this bipolar. Apa awak rasa perlawanan paling besar yang awak pernah hadap, yang mungkin awak boleh kongsi kan? This is macam mana nak cakap, ini I sharing for Generally and for kebaikan semua orang lah. Alright. I ada satu kesilapan dalam life I, which is I korbankan waktu teenagers I. Tu je lah. Even I macam paling diharapkan, you know, like macam I cakap I anak first, paling diharapkan, maksudnya I someone dalam family yang orang akan rasa looking forward for me. You macam mana? You berhenti sekolah ke? No, like I berkahwin sangat usia muda. I was married masa I 18 tahun. Waktu remaja I tak sama macam waktu remaja kawan-kawan I. Faham. Waktu tu I sangat depressed bila tengok kawan-kawan I dah dapat degree, and waktu tu I sangat sedih sebab I tak dapat sambung degree I. Sebab I decide to married waktu tu. 18 tu you diploma tu you dah kahwin lah. Yeah, I dalam study time and sangat struggle waktu tu. So I do my best for my marriage, but I fikir macam I akan okay if I kahwin. I akan okay dengan orang yang someone that I love that time. Biasalah macam apa orang kata ups and down in marriage. Tapi my journey in marriage is sangat-sangat sedih. So I dah cuba, macam yang you tanya apa yang perlawanan terbesar I last year, I cuba struggle untuk fixkan my marriage. Even 8 tahun 7 tahun I kahwin, 7 tahun I kahwin, I cuba battling for my marriage, tapi I rasa macam I gagal sebab I fikir kenapa I yang kena battling for marriage tu.
Tapi macam tak. Macam you struggle seorang macam tu. Yes, macam dia tak works lah benda tu kan. So apa yang I buat time tu, I sangat teruk depresif. I teruk sangat. I jadi takut nak jumpa orang. I pernah warded, I pernah admit psychiatry ward. So waktu perkahwinan awak tu bermasalah, awak dah ada cahaya mata. Yes. How was that affected? Sangat effect. Sampai I rasa macam I sangat bersalah dengan my kids. And I pun pernah ada postpartum depression, which is orang Melayu panggil meroyan. Waktu tu memang sangat struggle. Inilah titik, apa orang cakap, titik paling tersakit dalam life. Tapi that time I macam, yes, you sebagai mother, you kena besarkan your kids juga, no matter what happen. Kan? So masa awak dalam keadaan tu, how was your kids? I be like macam, yelah, you meroyan whatever. Ni sorry to ask sebenarnya. So more like macam keadaan anak tu sendiri. Is it mereka pun menjadi salah satu tempias? I akan macam, kalau I kena attack, I akan duduk bilik sorang-sorang, handle myself sedaya upaya untuk tak drag my kids. Tak nak bagi dia orang nampak benda tu. Tapi yang paling sedih sangat waktu tu bila masa I kena meroyan, and I admit waktu tu I punya in my medical side pula. Yang tadi kita cerita pasal psychiatry punya mental punya side. Yang ni in my medical side pula, pembuluh darah I hampir pecah waktu tu sebab I punya tekanan darah 210 masa dalam pantang. I admit ICU waktu tu, yang buatkan I lagi sakit, lagi teruk waktu tu lah keadaan I. After long time I cuba macam cuba okeykan benda tu. So last year I dapat macam satu push factor. I duduk sorang-sorang 3 hari. I duduk sorang-sorang. I duduk sorang-sorang 3 hari. I brainwash my mind lah. I cakap macam ni, sampai bila stop sayang orang yang tak sayang kau. I rasa macam tu. Stop berharap dengan orang yang banyak kali sakitkan kau. Love yourself first. Love yourself first. Sebab benda kesalahan yang I buat daripada kecil sampai besar adalah I tak sayangkan diri I, and I tak dulukan diri I. You mengutamakan orang lain. I sangat mengutamakan orang lain sampai doktor I macam marah I balik. Can you stop to fikir apa akan jadi dekat orang? Sampai doktor marah I balik. Can you stop? Jangan fikir masalah orang. You fikir diri you sendiri dulu. Doktor cakap macam tu lah. So that time I was macam lantak lah kalau orang rasa apa yang I punya the next of me keputusan I ni benda yang orang rasa macam benda tu jahat. Yelah, di pandangan orang. Yes, itu pandangan orang. And I rasa macam I kena buat sesuatu, and alhamdulillah, bukan nak cakap alhamdulillah lah. Bukan alhamdulillah benda tu yang I bila struggling and everything, I rasa benda tu inilah, this is me and this is my future macam ni. So I kena start struggling balik. Is it lepas you ambil, I know what you mean, like macam ada satu keputusan besar yang you ambil dalam your marriage dan sebagainya. Is it lepas tu lega gila? Back to back sampai sekarang I tak rasa lega. Sebab still ada konflik lah. Tapi I still kena. Tapi apa yang I nampak, I okay daripada sebelum ni. Sampai sekarang ni I ada satu problem yang I don't know how to love. Tak kisah siapa. Mula-mula I jadi macam trigger tau. I tanya doktor banyak kali, doktor, is it benda ni teruk for me? I jahat ke macam tu lah. I tanya doktor banyak kali lah. Lepas tu doktor cakap dengan I, take it as process for yourself. Sebab tu macam bila orang tanya lah, bila orang tanya I, kenapa tak find your circle? Satu je I cakap, orang yang terdekat dengan you belum tentu faham apa yang you hadap. Mungkin you ada satu pesanan yang mungkin solid words to them yang mungkin diorang tak tahu. Mungkin diorang tak tahu diorang dalam fasa ni. Mungkin diorang tak pernah didiagnose atau takut digelarkan gila. Kan? Bila kita cakap kita ni ada depression, orang kata mengada. Jumpa psychiatry, orang kata gila. Benda-benda macam tu kan. Apa yang you boleh cakap ke diorang? Okay, first of all, untuk penghidap tu sendiri, apa yang you kena buat, kalau you nak kena jauhkan daripada orang-orang yang trigger you, please do. Jauhkan daripada walaupun orang paling sayang sekali. Yes, walaupun paling you sayang, you please divert your mind jauh daripada orang yang buat you trigger, buat you sakit, buat you rasa you useless. Yes, kita tahu kita nak orang faham kita at this pace. Tapi kita memang tak boleh nak fahamkan semua orang. Is love ourselves most. Yang ini untuk parents. Please check our kids since maybe paling seawal-awal usia sendiri pun. Jangan denying, itu yang paling penting. Sebab
parents ada masalah denying benda ni. Positivity yang terlampau toksik. Mungkin parents pun tak ada pendekatan ni. Awareness. Yes. Sebab apa kadang-kadang kalau yang kita tengok dalam masyarakat sendiri pun, stigma pasal masyarakat ni sangat tengah besar sekarang benda ni. Like macam kau share benda-benda, my personally kalau I share in Instagram tak ada masalah. Semua okay. And then sebab semua circle I okay in Instagram. Tapi Facebook personally I macam worst. Bila I share tak payah kot cakap pasal mental illness. Malu kan. Benda ni is not good. Apa yang I nampak kawan I yang pernah buat item, bila ada sedara dia sendiri reply dekat comment section tu cakap macam ni, nak mati-mati je lah. Bila dia dapat komen yang macam tu, dia punya urat saraf putus and doktor terpaksa sambungkan something like that lah. Please kena be kind to others sebenarnya. Kena ada empati. Sebab satu quotes yang I belajar daripada doktor I, semua orang memang ada problem, tapi kena ada empati. Sebab kita kena tahu tak semua orang sekuat kita. Please jangan cakap kau kena kuat, aku pun kuat, kau kena kuat macam aku. Tak semua orang berada dalam kasut yang sama. Betul. Cerita yang sama, sakit yang sama. So that's why benda tu sangat penting. Alright, okay Nur, thank you so much for the wise word, for the wise sharing. Kepada semua fighter, I boleh cakap diorang ni fighter jugalah. One of fighter, tak kisah apa pun awak didiagnose kan. First, jangan takut dengan diri awak sendiri dulu. Betul. Awak kena bagi diri awak peluang. Sentiasa percaya yang hari esok tu ada. Teruk pun lalu hari ni, biarkan jadi hari ni. Besok tu kita cuba usaha untuk jadi yang lebih baik lah. Okay. Kepada siapa-siapa yang mungkin ada kenalan dan sebagainya, mungkin diorang berkongsi ni bukan untuk kita selesaikan, tapi cukup untuk kita mendengar betul. Dan kita at least diorang tahu yang diorang ni tak diabaikan, diasingkan, dan diorang masih lagi ada sinar dan harapan dalam hidup diorang sendiri. Okay Nur, thank you so much for this sharing. I harap this thing boleh sampaikan kepada audience kat luar sana. Alright guys, so kita jumpa di video akan datang insyaAllah. So kalau korang ada apa-apa nak sharing, korang boleh tulis dekat email ni. Kita akan jumpa di episod akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.